Hai, Assalamualaikum. Okey, untuk hari ini kita tengok soalan daripada Putrajaya, iaitu matematik tambahan percubaan Putrajaya tahun 2020. Okey, kita pergi kertas satu dahulu. Okey. Jadi tengok nombor 1. Okey, nombor 1. 3 sebutan pertama satu janjang aritmetik ialah, okey, satu janjang aritmetik ini ialah P10 dan Q. Cari nilai P tambah Q. Jadi awak kena tahu dia P10 Q. Okey. Jadi bila nak P tambah Q, kalau janjang aritmetik kita tahu apa? Kita tahu apa? Beza sepunya dia adalah D. Ingat kalau janjang geometri nisbah sepunya. Okey, jadi ini kerana D beza sepunya, so kita cari dua-dua tu, katakan 10 tolak P, betul? T2 tolak T1 sama dengan T3 tolak T2. Okey, jadi bila kita buat begini, nak cari P tambah Q, kumpulkan aja 10 tambah 10 Q tambah P. So, sini 20 P tambah Q ataupun Q tambah P. So, dapat nilai. Tak semestinya kita cari 1/1. Jelas? Okey. Seterusnya, sebutan pertama dan sebutan kedua. Okey, selalu bila saya baca soalan, saya suka apa? Keluarkan. Jadi, sebutan pertama adalah T. T1 ialah 18. Sebutan kedua, T2 ialah 4. Baca. Janjang geometri. Janjang geometri dia menggunakan beza sepunya ke nisbah sepunya? Nisbah sepunya R ratio. Okey. Masing-masing 18 dan 4. There saya dah letak. Cari hasil tambah ketidakterhinggaan. Okey. Apa rumus hasil tambah ketidakterhinggaan? Okey. Jadi rumusnya S hasil tambah sum ketidakterhinggaan sama dengan A good per 1 tolak R. Okey, ini adalah rumusnya. Then puzzle. Okey, now cari A. A apa? Good, sebutan pertama. Bagus. Jadi A kita adalah 18. 1 tolak R apa dia? Ini puzzle kita. So R adalah nisbah sepunya, iaitu T2 bahagi T1. Malangnya kita ada T1 tapi kita tak ada T2. Ada tak? Ada. Sebutan pertama, sebutan kedua. So ada 4 kan? Jadi 18 bahagi 4. Jadi 18 bahagi 4 kita dapat berapa? 9/2. Betul? Okey. So, terbalik. Allah 18 bahagi 4 pula. 4 bahagi 18. 4 bahagi 18. So, dapatlah 2/9. Jadi, kita dah settlekan puzzle kita untuk R. Masuklah 2/9. So, pakai kalkulator, kita akan dapat 162/7. Okey, jelas Okey, so senang je nombor 1 dengan nombor 2. Okey, nombor 3 diberi A, B dan C membentuk sebuah segitiga dengan ACB 90 degrees. Bila ACB 90 darjah ni, pastikan awak melukis lebih nampak. Bermakna dekat huruf C ni mesti 90. So, campak je lah A mana-mana, B mana-mana. Okey. Okey, kalau rajin buat plot lah. Saya tak rajin lah, kita draw je. So, A negatif 6. B adalah 2 negatif 3. C adalah 4. Okey. Okey, membentuk sebuah segitiga dengan 90. Carilah bagi K. Okey, now. Apa yang idea yang awak ada bila kita dah lukis? Automatik kita nampak 90 darjah di sini. Jelas? Okey. Ini adalah serenjang. Okey, now puzzle lagi. Cuba kaitkan serenjang dengan apa yang awak tahu. Good. Kecerunan M1 darab M2 sama negatif 1. Jadi pakai. Jadi itu puzzle kita. So M1 kita katakan dekat sini, M2 di sini. Bermakna M1 awal lah MAC darab MCB sama negatif 1. So puzzle awak carilah. Okay, mula-mula awak nak cari apa? AC boleh. MAC awak adalah Y2 tolak Y1. So 6 tolak K per
negatif 6 tolak 4. Betul? So, awak dah pakai sini Y2, sini minta S2 lah. Okey. Darab MCB, C dengan B. Apa-apalah. Awak nak letak apa? Negatif 3 tolak. Okey, boleh. 3 tolak K per 2 tolak 4. Sama dengan negatif 1. Dan awak settlekan 6 tolak K per. Bawa lah negatif 10. Darab negatif 3 tolak K. Bawah adalah negatif 2. Okey. So, bila darab macam biasa. 6 tolak K ni bila darab, dia akan jadi begini. Betul? Kembang dan kembang. Jadi berapa tu? Negatif 18. Lagi. Negatif 6K. Lagi. Positif 3K. Lagi. Positif K kuasa 2 per 20. Good. So, gerak. So, dia akan jadi negatif 18 tolak 6K. 6K dengan 3K ni boleh settlekan. Ni berapa? Hutang 6 bayar 3. Hutang 3K. Tambah K kuasa 2 sama dengan negatif 20. Okey, settlekan lagi. Ya, 20 tu kita settlekan. So, kita bawa dia gang kat sini. Negatif 18 tambah 20. 2. Yes, sama dengan kosong. So, ni adalah EQN. Okay, so awak cari EQN. Awak dapat K yang pertama adalah 1. K yang kedua adalah 2. Itulah nilai yang mungkin bagi K. Betul tak? Kita tengok. Kita try jap. Okay, masing-masing pegang kalkulator. Cuba tengok. Takut juga jawapan ni salah kan? So, 2 dengan 1. Betul. Okey, settle. Okey, nombor 4. Okey, nombor 4. Tentukan sama ada lokus melalui paksi Y atau tidak. Okey, kalau melalui paksi Y atau tidak, just imagine. Ni paksi Y. Kalau dia melalui paksi Y, sudah semestinya apa yang kosong? X kosong, Y ada nilai. Betul? So, gantikan je lah semua dalam ni. X kosong. Jadi, dalam persamaan, 2X kuasa 2 tambah 2Y kuasa 2 tolak 5X tambah 6Y tambah 13 sama dengan kosong. Gantikan je X kosong. Kan, kalau kosong, darab 2, kosong. Kosong. Betul. Yang tinggal, 2Y kuasa 2 tambah 6Y tambah 13 sama dengan kosong. Ni jangan cari EQN pula. Okey. Macam mana kita nak tahu dia melalui paksi Y tak? Ini bermakna awak kena pakai B kuasa 2 tolak 4 AC je. Kenapa? Melalui paksi Y maknanya dia menyilang. Menyilang ke ataupun tidak? Okey. Jadi, pakai B kuasa 2 tolak 4 AC. B awaklah 6. 6 kuasa 2 tolak 4. A2. C awak berapa? C awak 13. Okey. So, kira 36 tolak. Berapa ni? 4 darab 2 darab 13. So, jawapan 104. So, dapat jawapan berapa kat situ? Negatif 68. Lebih kecil daripada kosong kan? Jadi, bila lebih kecil daripada kosong, dia menyilang paksi ke tidak? Tidak menyilang paksi. Okey? Itu je. Right Okey, so settle. Seterusnya adalah selesaikan persamaan berikut. Okey, ini adalah indeks. Okey, indeks. Syarat indeks senang je samakan kiri dan kanan. Cuma bila kita semak, ni 3, ni 3, ni takkan boleh jadi 3 kuasa berapa dapat 12. So, tidak boleh samakan kiri dan kanan. Okey, lagi. Lagi satu yang tak boleh nak samakan sebab sini tambah. So, kelas, kalau ada jumpa soalan-soalan begini, ingat satu perkataan iaitu faktorkan. Okey, apa nak buat? Tengok. 3 kuasa X tolak 1 tambah 3 kuasa X sama dengan 12. Campak 12 sebelah sini. Okey, lepas tu, perasan tak ni 3 kuasa X, ni pun 3 kuasa X. Tapi ni ada tolak 1, sibuk. Jadi ni, leraikan dia. 3 kuasa X, apa jadi tolak? Maksudnya, asal indeks tu tolak, dia asalnya apa? Bahagi kan? Bahagi 3 kuasa 1 kan? Bila bahagi, konsep indeks. Awak boleh tolak kan? X tolak 1. Betul? Dan itu caranya. Jadi, mana-mana jumpa soalan begini, buat begini. Jadi, 3 kuasa X, 3 kuasa X, awak keluarkan, awak faktorkan. So, apa yang berada di dalam, 3 kuasa X awak keluar, dia akan jadi 1 per berapa? Yes, 3 kuasa 1 lah. Tambah 1. Faham? So, ini awak settlekan dalam kurungan. Jawapan awak berapa situ?
4/3. Okey, lepas tu tinggalkan 3 kuasa X di situ. Ini kan darab, bawa sana jadi apa? Ya, bahagi 4/3. So, settlekan 12 bahagi 4/3 dapat berapa? 9. Okey. So, bila dah dapat 9, barulah di sini dah tak ada tambah, dah tak ada tolak, dah tak ada. Cuba jadikan dia kiri dan kanan sama. Baru boleh kan? Ni 3 kuasa X. Ni 3 kuasa 2. Good. So, automatic X sama dengan 2. Ataupun awak just imagine 3 kuasa berapa sama dengan 9? 3 kuasa 2. Okay. So, settle. Lagi. Simplify. Nombor 6. Ringkaskan. Okay. Untuk soalan ni, kembangkanlah apa yang ada ni. Okay, semua. 7 kuasa 2. X negatif 2. Ya. 7 kuasa 2. X kena kuasa juga. Dia dah ada kuasa negatif 1. Darab lah. Faham? Darab 49 negatif 6 X3 Y3. Bahagi biasakan diri buat per. Okay, jadi 7 negatif 2 X negatif 2 Y negatif 2. Ni basic dalam ungkapan algebra ataupun indeks. Okay, settlekan. Ada yang sama tak? 7. Okay, good. Ni 7 kuasa 2. Ni 7 juga. Tapi ni 49. Jadikan dia 7. So, 7 kuasa 2 X negatif 2. Darab 7 kuasa 2 adalah 49. Tapi dekat luar ada negatif 6. Darab lah. Faham? So, salin balik. So, there awak dah nampak tak? 7 semua sama. Bukan sama kuasa. Huruf tu, nombor tu sama. So, bila dah sama, automatik kita boleh menjalankan konsep indeks. So, 7, 2. Yang ni yang pertama. Darab 7 kuasa berapa ni? Negatif 12. Bila darab, benda yang sama. Asas sama. Atas kita boleh tambah. Okey, jadi tambah negatif 12. Faham? Bawah ni per bahagi. Asas yang sama jadi tolak. Tolak berapa kuasanya? Negatif 2. Jelas? Itu untuk 7. Okey. X pula. Okey, X saya tak bawah sebab tak muat tepi ni. Tepi ni tak muat. Okey, jadi saya tak bawah. X negatif 2. Good. Darab jadi tambah 3. Pandai. Bahagi jadi tolak negatif 2. Y pula. Y ada satu je 3. Tapi ada bawah tolak negatif 2. So, kita kumpulkan 7. Okay, settlekan semua kat atas ni. Berapa dapat? 2 tolak 12 tambah 2. So, dapat berapa? Negatif 8. 7 negatif. Kuasa negatif 8. X pula susun elok-elok. X kuasa negatif 2 tambah 3 tambah 2. Kuasa 3. Y kuasa 5. So, settle. Simple je kan? Kan? Senang je. Okay. Tak susah pun. Okay, seterusnya. Nombor 7. Selesaikan persamaan berikut. Log. Okay. Bila log tak sama asas, so samakan. So, tak ada susah. Apa awak buat? Log X128 ni biar situ. Yang di sini kita ubah. Kita ubah jadi log X. Jadi, bila awak create log baru, log X, mesti yang besar dulu. 2X. Ingat, bila create log baru, dia akan jadi per log X. Punca kuasa X tu jadi X kuasa 1/2. Di sini permainannya. Jadi kalau indeks, permainannya memang begitu. Kalau punca tu, tukarkan kepada kuasa pecahan. Jadi kita dah biasa buat, mesti awak dah familiar. Melainkan kalau siapa yang tak biasa buat tu, jadi dia tak familiar. So, sama dengan 3. Asal ni tak payah nak jadikan log, biarkan jadi kat situ. Okey, lepas tu apa jadi dengan dia? Log X128 tolak log X 2X per. Okey, this one dia akan jadi 1/2 ke depan. X sama mati. Dia akan jadi 1/2. Jelas kat situ? Okey, now 1/2 ni, ini untuk ni. Kita tumpukan pada yang ni. 2 kita campak ke atas. Dia akan jadi apa? Darab. Jadi, log X128 tolak 2 log X 2X. Sama dengan 3. Betul? 1/2 ni kan bahagi 1/2, jadi bahagi tukar je darab 2 bawa ni atas. So, jadi settle kat situ. So, jadi apa kita nampak? Log X sama. So, kita kumpulkan hukum log. Kalau tolak, asalnya adalah bahagi. 2 ni ke depan, campak ke depan, dia akan jadi 2X kurung kuasa 2. Ingat, semua ni
kuasa 2. Pelajar silap, dia akan letak kuasa 2 dekat X je. So, salah. Semua 2X. 2X tu kan satu geng. Jadi kalau X tu dapat 2, dapat kuasa 2, 2 pun kenalah kuasa 2 juga. Ada dan sama. Okey, sama dengan 3. So, sampai sini kita banyak kali buat. Apa dia? Good. Penukaran indeks kepada log. So, asas indeks X kuasa dia di sini. Dapat? Sama dengan kuasa 3, sama dengan jawapan dia 128 per kembang 4X kuasa 2. Good. Bawa sini. X kuasa 3 darab 4X kuasa 2 jadi 4X kuasa 5. Okey, teruskan lagi. X kuasa 5 sama dengan 4 bawa ke sana. So, X kuasa 5 sama dengan 32. Lagi, teruskan lagi. 5 pula bawa ke sana. Daripada kuasa, dia menukar jadi punca. Jadi, 32 punca 5. X adalah 2. See, simple. Nampak tak? Okey. Pecahkan satu-satu. Okey, seterusnya. Nombor 8. Diberi P dan Q. Okey, dia bagi ni adalah vektor ni 5I negatif 12 J kan. Okey, IJ atas I tu untuk paksi X bergerak ke paksi X. Y J tu adalah paksi Y. Maknanya kalau positif 5 tu maknanya 5 tu ke kanan pergerakannya. Okey, dia macam translation. Negatif 12 tu negatif Y ke bawah. Okey. Alright, cari apa makna ni. Sebut magnitude. Jangan sebut modulus P. Ni adalah magnitude dalam vektor. Sebut perkataannya dalam vektor. So, magnitude. Magnitude ni apa konsep dia? Jarak. Jarak macam apa? Teorem. Yes. Pythagoras. So, bila teorem Pythagoras, tahu kan? X kuasa 2 plus Y kuasa 2 punca kuasa. Okay? Alright, so sama je konsep dia. Jadi, kita ada P dan Q. P adalah 5. Sorry. Dia nak A saja. Dia nak P je. Jadi, P awak adalah 5 negatif 12. So, kita tahu 5 ni adalah pergerakan bagi X. Ini adalah pergerakan bagi Y. Jadi, teruslah. Magnitude adalah jarak. Jarak menggunakan teorem Pythagoras. So, rumus jarak. Punca kuasa. Teorem Pythagoras. X kuasa 2 plus negatif 12 kuasa 2. So, 25 plus. Jangan tambah tolak wrong. Tambah dulu. Yang ni kena settle. Negatif 12 kuasa 2 adalah positif. There, begitu. Pelajar silap, tambah tolak jadi tolak. No. Mesti selesaikan dalam kurungan dahulu. Ingat. Okay, so jawapan di situ adalah 169 13. Settle. Kan. Okay, kenapa kena tambah? Teorem Pythagoras kan. Dia kita andaikan dia condong. Jadi bila condong, kita akan jadi apa? Jadikan dia segitiga. So, nak cari jarak X. X tolak X, dapat X. Nak cari jarak Y. Y tolak Y, dapat Y. So, kuasa 2 dapat hypotenuse. Less. Okay, kan? Senang je. Okay, nilai K dengan keadaan P tambah Q adalah selari dengan paksi Y. Ini perkataan dia. Ini adalah permulaan tajuk vektor. Jadi, kalau lupa habis. Kita sibuk duk train yang susah-susah sekali keluar basic macam ni. Apa maksud selari dengan paksi Y? Kalau bukan lambda tak ada lambda. Dia dua, satu selari dengan paksi Y, satu lagi selari dengan paksi X. Maksud dia, kalau selari paksi Y, apa yang kosong? Dia mesti ada benda apa yang kosong. Y kosong ke X kosong? Macam tu. Okay. Jadi kalau selari dengan paksi Y, X kosong. Faham? Kalau selari dengan paksi X, Y dia kosong. So, apa nak buat? Dia kata P tambah Q. Jadi, P awak adalah 5 negatif 12. Q awak adalah K tambah 2 per pula dah. Ni masalahnya nak terletak per. Okey, 3. Jadi, bila dia kata P tambah Q selari dengan paksi Y, maknanya X dia kosong. Kita ambil X sahaja. X kan yang atas. Bawah kan Y kan. So, terus je lah. P tambah Q. P tambah Q. 5 tambah K tambah 2 sama dengan kosong. Kan. Jadi, apa kita buat lagi? 5 tambah 2, 7. So, K tambah 7 sama dengan kosong. So, K dapat berapa? Negatif 7. Settle.
Faham? Sebab tu dia suruh cari K. Faham tak? Sebab tu dia suruh cari K. X kan kat atas. Okay, jadi ingat. Kalau selari dengan paksi Y, X dia sama dengan kosong. Maknanya, apa sahaja X ni awak tambah, sama dengan kosong. Kalau dia kata selari dengan paksi X, Y pula sama dengan kosong. Jelas? Okay. Seterusnya nombor 9. Ungkapkan AD dalam bentuk PX dan QY. Kalau dia kata PX dalam bentuk QY, awak tak boleh pakai I dengan J. Okay, awak kena kaitkan dengan X dengan Y yang ada. Okay, jadi AD awak nampakkan AD macam ni. So, nak dimasukkan X dengan Y. So, X, Y dia dah ada dah jarak dia begini. Bukan jarak. Apa namanya tu? Vektor dia begitu. Jadi, cuba panjangkan. Ni satu. Boleh tak cari panjang lagi sini. Kalau nak cantumkan ke D. Katakan awak berhenti sampai sini. Awak cantum ke D. Tak boleh nak kaitkan dengan Y. Y dia condong macam tu. Jadi tak boleh kaitkan. Okay. Gerak lagi. Okay. Cuba berhenti sini pula. Cuba. Cantik. Macam Y. Betul? So, bermakna ni 1X. Ini X yang kedua. Ni X yang ketiga. Anak panahnya betul ke sana. Okay, ke bawah. Lepas tu untuk Y pula. Ini 1Y je. Okay, now. Bila kita nak mencari AD. Adalah. Mestilah A. Okay, sini kita letaklah apa-apa huruf ni. Katakan kita letak huruf M. AM plus MD. Betul? So, AM ke bawah. Jadi 3X. Plus MD awak ke bawah. Sama tak jarak dengan AC? Bukan jarak. Sama tak arah dengan AC? Sama. Kan? AC awak tu jaraknya. Jarak pula. Arahnya tu. Ni. Okay. Jadi sama. So, tambah Y je. So, jelas? Ni. Dia tak boleh. Ada yang kata, cikgu AD ni. Boleh tak kita nak pakai translasi? Memang boleh asalnya. Tetapi. Ada tetapi. Tetapi. Kita kena pakai yang diberi X ni. Nanti ada yang buat 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Tak boleh. Itu dah jadi 4. Negatif 4I. Ke bawah dia apa? Negatif 5J. Tak ada. Tak mencukup syarat. Dia nak dalam X dan Y. So, kena pakai. Okay? Okay. So, untuk soalan seterusnya dia kata pada rajah 1. Tanda dan labelkan titik W dengan keadaan DW plus AB sama dengan 2AC. So, kita buat DW sama dengan 2AC. Saya campakkan AB tu tolak AB. Kenapa? Sebab saya nak cari DW kan. Dia nak labelkan titik W kan. Okay, so biar je DW di sini. 2AC awak adalah apa? AC awak adalah Y. B awak adalah apa? X. Okay. Malangnya, macam ni kita nak tahu. Macam nak letak? Macam nak agak? Susah kan? Okay, now. Tukarkan Y kepada I. Tukarkan X kepada IG. So, macam mana awak nak cari X ni? Nak cari Y dulu. Macam nak cari Y? Dia mesti AC kan? Y kan? So, dia mesti gerak ke kanan 2 kotak. Ke kiri. Jadi, ke kanan 2 kotak. 2I. Ke bawah negatif 2J. So, 2I negatif 2J. Jelas? Tolak. Macam mana nak cari X? Itu baru boleh pakai. Okay. Okay, jadi negatif 2I ke kiri, negatif J ke bawah. So, sebab apa? Sebab kalau kita biar 2Y tolak, macam mana awak nak cari? Awak tak akan boleh agak. Macam mana nak cari? Macam mana awak nak letak W? W kat mana? Awak nak reka? Tak boleh kan? Jadi kita plan B. Dia puzzle nampak tak? Kita mencari guna translasi. So, dia akan jadi, ni tahu kan? Darab semua kan? So, 4I negatif 4J. Tambah 2I tambah J. So, apa akan jadi? 6I negatif 3J. So, pergerakan dia 6 ke mana? I ni paksi kan? Paksi X ke kanan. Jadi, 6 ke kanan daripada D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 ke bawah. 1, 2, 3. Dah dapat dah W kita. Faham? Okay, dah DW. Settle. Jadi, cuba kaitkan dengan translasi. Okay. Seterusnya nombor 10. Sebuah kuboid dengan tapak segi 4 sama mempunyai jumlah luas permukaan okey, kuboid tapak segi 4 sama. Kau boleh lukislah kan.
Kan? Okey. Di panjang sisi dia X. Okey. So, ni sama semua X lah kan. Okey, jadi luas dia adalah ini. Cari dA per dx. Simple je. So, A dia dah bagi. So, tak payah nak pening-pening. Apa maksud dA per dx? Bezakan A terhadap X. Okey, so yang ada X je kita layan. So, 2 bawa ke depan. 6. X tinggal seketul. Ingat perbezaan tolak 1. Tolak. X kuasa 1. Okey, jadi 4X habis. Okey, ni yang tinggal. So, settle. Senang kan? Okey, seterusnya. Perubahan kecil bagi jumlah luas permukaan. So, perubahan kecil bentuk dia apa? Pastikan awak menulis. Bentuk dia begini. Perubahan kecil bagi jumlah luas permukaan. Maknanya dA. dL pun boleh, suka hatilah. Tapi sebabkan dia dah luas permukaan atas ni, dia dah bagi A, kita pakai A lah. Apabila panjang. Panjang ni huruf apa tadi? Panjang sisi X. Jadi dA per dx. Perubahan panjang, perubahan luas terhadap panjang. Sisi tapak menyusut dari 5 ke 4.99. Apa maksud 5 ke 4.99 ni? Maknanya ni X asal. 4.99 dia berubah. Jadi dia akan ada perubahan tapak dia, panjang dia tu. Perubahan X. Faham? Jadi X asal adalah 5. Perubahan X adalah 4.99 tolak 5. Begitu caranya. So, akan dapat negatif 0.01. Yes. Okey, dah settle. So, nak cari perubahan ni kan? Okey, ini, perubahan-perubahan ini sama dengan pembezaan dia. Itu je. So, kaitkan je lah. So, nak cari perubahan kecil luas permukaan, kita tinggalkan. dA sama dengan dA per dx kita dah dapat. So, masuk je puzzle kita. Okey. Darab. Ni kan bahagi, bawa sana jadi. Darab perubahan X kita dah cari. Masuk je. Okey. Malangnya kita ada huruf X di situ. Tukar. Apa dia? Yes. Asalnya adalah 5. So, 6. Betul. Apa yang saya buat tu? 0.01. So, berapa ni? 30 tolak 4, 20. So, berapakah perubahan dia? Negatif 0.26. Maksudnya apa negatif 0.26 ni? Jangan tulis macam tu je. Tulis menyusut sebanyak kosong. Menyusut sebanyak 0.26. Okey? Senang je. Okey. Seterusnya nombor 11. Diberi bahawa 41GX sama dengan kameran. Kameran had 1 hingga 4GX dx sama dengan 3. Cari nilai. Okey. A. Nampak tak apa beza? Ni 41. Cek. Ni A terbalik. Kalau terbalik, senang je 11A ni. Kalau negatif jadi positif, positif jadi negatif. Faham tak? Jadi untuk yang A ni, kalau dah terbalik dia 14GX dx. So, jawablah 3 je. Kalau asal sini 3, negatif 3. Dah itu je. Terbalik. Okey, tak payah pening-pening. Kan? Okey, settle. Seterusnya B. Cari nilai K jika 14K tolak. Okey, jom kita kembangkan dulu. Yang ni pecahkan. So, 14K tolak 14GX. Kan? So, letak dx. Okay? Okay, lepas tu. So, this one K akan jadi. Good. Kami kan? Yes. So, KX. KX kurung 14. Tolak. 41GX macam ada. Mana? Ni kan? Kan? Sama tak? Sama. Apa jawapannya? Kan? Tambah jadi. Tolak jadi. Tambah pula dia bagi jawapan. Tolak jadi. Tambah. Okey, tambah. Bawa sana jadi. Tolak. Okey, so jadi yang ni kembang. 4 masuk dekat X. So, 4K. 1 pula masuk tolak kan? K je lah. 1K kan? Tambah 3. Gerak lagi. 4K tolak K. Okey. 6 tolak 3. So, K sama dengan.
Ya Allah, senangnya. Kan? Follow je. Okey. Okay, nombor 12. Diberi bahawa kameran 3 per X kuasa 3 plus 6 X kuasa 2 dx. Ini jawapannya. Cari nilai M dan N. Dia kami benda alah ni, dapat benda alah ni. Betul tak? Okey. Tiba-tiba dia suruh cari M dengan N. Pening dah. Okey. Jadi, dia kami ni kan? Kami lah. Kita kami. Dia kami. Lepas tu dia dapat jawapan ni. Pengamiran dia tak tunjuk. So kita tunjuk. Kita kami. Okay, jadi kita kamirkan. So 3 per X3 plus 6 X2 plus 3. Okay, jom kita kamirkan. X bawa ke atas dulu pandai. So 3X negatif 3. Salin dulu. Okay, baru kita kamir. Bila kamir habis hilang ulat tu Jadi negatif. Sorry. Kalau kami dia tambah 1 kan. Bila tambah 1 dia akan jadi negatif 2. Bawah mesti per kuasa balik. So N. Yes 3 per. Bagus. Yes. Ingat tak ada beza. Tak ada height. Tak ada height. Mesti ada apa? C. Okay. Next lagi. Cantikkan X kuasa negatif 2 ni campak bawah. Negatif 2 ni biar lepas tu. Tak ada apa-apa kan. Jangan gerakkan dia. Dia tidak ada kuasa. Tidak apa. Biar je situ. So X ni kita buat turun. Bagi dia positif. Okay, settle. Lepas tu kita buat apa? Jangan pening-pening. Apa guna benda lah ni? Mesti ada guna. Yes, bandingkan. Ini kan. Bila kita kamir ni, jawapannya ni. Kamir ni, jawapannya ni. Kamir ni, jawapannya ni. Dah bandingkanlah. Ni X kuasa 2. Ni pun X kuasa 2. Jadi, M sama dengan? 3 per negatif 2. Dapat dah. N pula. Ni X3. Ini pun X3. So, 2 sama dengan N per 3. Betul? 2 ni. Ni. Sama dengan N per 3. Mesti yang cakap macam ni je. Memanglah. Sebab tu saya kata MAT tak susah. Senang di dunia. Okey. Nombor 13. Okey. Fungsi kuadratik diberi itu. Okey, bila diberi fungsi kuadratik kelas, ini bentuk apa ni? Saya nak kena tanya dulu. Penyempurnaan kuasa 2. So, cantikkan bentuk tu. Okey, macam nak cantikkan bentuk tu? Cikgu ni asyik suruh cantikkan je. Cantikkan. Bagi kita nampak dah faham. Tak awak pening. Sebab awak belajar dalam kelas tersusun. Bila soalan, dia jadi berputar-putar balik. Jadi sebab tu awak pening. So, awak tahu konsep. Ni penyempurnaan kuasa 2. Tapi yang buatkan awak pening, penyusunan dia tak betul. So, kita susun. Macam ni. 14 pun. Faham kan? Betul kan? 14 ni tambah kan? Dah susun. Jadi, bila dia bentuk macam ni, awak perasan. Ni A. Yang ni X. Nampak tak? Jadi, susun. Jadi, apa yang kita belajar dalam kelas, kita apply dalam soalan. Jangan pening. Soalan memang suka berbelit-belitkan supaya dia nak awak faham konsep ke tak. Macam tu. Kalau tidak, tak guna buat soalan. Kan? Jadi, itulah gunanya soalan. Soalan dia nak tahu pelajar faham konsep ke tidak. Awak belajar dalam kelas, faham. Bila jawab soalan, kenapa dia jawab soalan tak boleh? Faham tak? Sebabnya kenapa tak boleh? Sebab dia berbelit-belit, awak tak susun dia cantik. Sebab tu, tahu konsep apa? Penyempurnaan. Okey, susun. Okey, dah settle. Dia kata cari nilai D dan H. D dan H. Where's D? Ni. Okey, D dan H. Okey. So, awak tahu konsep-konsep dalam ni mesti tahu. Ini adalah apa? Dia boleh menentukan paksi simetri. Mesti tahu. Paksi simetri. Ini dia adalah nilai max atau min. Oleh kerana dia masam, graf masam dia adalah max. Faham? Okey, ini bentuk graf. Kalau dia negatif dia masam. Dia masam. Nampak tak? Semua kena tahu benda-benda macam tu. Okey, jadi dah tahu basic baru boleh jawab. Cikgu dia kata, ni paksi simetri. So nak cari D. Nilai bagi apa? X. Mana paksi simetri? Ni lengkungan awak. Paksi simetri mesti tengah-tengah. Tengah-tengah di puncak tu. Tu dia dah ada. So, di sini mesti 3. Sini mesti H. Betul tak? Jadi, 3 ni paksi apa? X kan? So, maknanya X sama dengan berapa? 3. Bawa ke belakang X ni. So, X tolak 3. Jadi, yang tu X tolak D. Ni X tolak 3. X tolak D. X tolak 3. X tolak D. X tolak 3. So, awak rasa D sama dengan berapa? Good.
Kan? X, X. Tolak, tolak. D3. Oh, faham? Okay, H pula. H adalah nilai max. Nilai, bukan titik. Nilai. So, nilai maksimum ni bermakna dia paling tinggi. So, dia 14 ni adalah nilai bagi Y untuk nilai maksimum tu. Jadi, H awak ni kan 3 ni X. H awak ni Y. So, apa? 14 lah. Jadi, kan paling senang di dunia. Okay. Okay. Seterusnya, koordinat bagi K. Koordinat bagi K ialah, kita tengok. K awak kat sini. Kena tak lengkung? Kena. Bila kena lengkung, K awak ni betul-betul berada di paksi Y. Bermakna Y ada nilai. Apa yang tidak ada nilai? Yes, X kosong. Y ada nilai. Jadi apa persamaan awak tadi? Ya, persamaan kita adalah Fx sama dengan 14. Kita dah cantikkan tadi kan? Negatif X. Dia awak berapa? Tolak 3. Gantikan siap-siap. Tambah 14. Fs ni kena faham. Ni apa? Cikgu, ni Y. Ni Fs. Alah pening lah. Tak payah pening. Yang ni Y lah sama. Dalam fungsi kuadratik sebab tu dia F. Function. F terhadap X. Function. Tak ada benda. So dia adalah Y juga. Paksi Y terhadap X. Itu je. Sama je. So jadi bermakna ini adalah Y. Sama je. Tak ada masalah. Dan itu maknanya dia nak uji awak punya konsep. Bila dia letak sini Y, dia letak sini Fx, dia tengok pelajar faham ke tak? Pelajar mula tahan, dia kata, cikgu ni Y ni Fx. Dah soalan salah. Kan? Tak boleh macam tu. Kena faham. Apa Fx ni? Fx ni adalah fungsi terhadap apa? X. Jadi ni Y. Y adalah Y terhadap X. Jadi di Fx adalah Y lah. Dengan kata lain, Fx kita katakan sebagai paksi Y. So dah apa tadi? Bila dah lengkung ini melalui titik K, dia berhak menggunakan koordinat itu. Jadi gunalah koordinat tu. Dia berhak. Jadi Y kita adalah Y. Negatif. X awak adalah pasal banyak kurungan saya ni. Sekejap. Negatif. X awak adalah kosong. Dah. So Y sama dengan negatif. Kosong tolak 3. Negatif 3. Ni di sini saya nak ingatkan balik. Boleh tolak-tolak jadi tambah? Sabar. Tak boleh. So negatif. Settlekan dalam kurungan dulu. Negatif kuasa 2 adalah positif 9. Nampak tak? So ada perbezaan di situ. Hati-hati. Okay. So Y kita adalah negatif berapa tu? Y kita, kat mana saya salah ni? Kat mana salah? Negatif, negatif, negatif. X adalah, X awak tadi X tolak 3. So, X kosong tolak 3, negatif 3. Tambah 4, 14. Astaghfirullahalazim. So, jawapan kita adalah 5. Kenapa satu lagi. Kenapa saya dapat detect? Kenapa saya salah negatif 5? Tadi kan. Kenapa? Sebab, takkan Y kat atas negatif. Mesti tak logik ke? Betul tak? Kalau negatif ni mesti kat bawah. Itu saya dapat detect. Kat mana aku salah ni? Jangan padam semua. Check kat mana aku salah. Nampak tak saya cek satu tadi? 14 tadi. Nampak tak? Biasalah manusia kan akan melakukan kesilapan. Jadi kadang-kadang kita menulis tu, kita tersalah tulis. So ingat, cek balik semula. Okay? So dapat Y5. So koordinat K adalah koordinat mesti lengkap XY. K adalah X dia adalah 0. Y dia adalah 5. Settle. So senang kan? Tak susah. Okay, seterusnya. Nombor 14. Okey, ini diberi persoalan kuadratik ni. Dia awak kembangkan KX kuasa 2 tolak KX tolak 5 sama dengan 0. Okey, ungkapkan X dalam sebutan K. Sini pening. Cikgu apa ni? Kan? Tak boleh buat EQN. B kuasa 2 pun tak boleh. Habis nak buat apa kat sini? Sebab dia kata X dalam sebutan K. Ada satu lagi rumus dalam EQN ni. Apa dia? Siapa ingat? Negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Kenapa ramai orang tak ingat ni? Sebab awak tak letak X. Dalam kita belajar dalam kelas, kadang-kadang kadang-kadang saya sebagai guru pun saya terlupa nak cakap X sama dengan. Jadi kenapa lah? Ini adalah rumus ni memang awak hafal, tapi awak tak hafal yang depan. Apa benda guna rumus ni awak main hafal. EQN, masuk. Tapi awak tak tahu benda nak pakai, nak cari apa. Okay? So, ni adalah untuk mencari X. That's why X. Nampak tak? Sebut. Ungkapkan X. So, dah. Settle. Masukkan. Jadi, X sama dengan negatif. Hidup lagi. B awak hati-hati. Ada negatif di situ.
Faham? B kuasa 2, negatif K kuasa 2 tolak 4. A kita K juga. C awak adalah negatif 5. Rajin-rajinlah memanjangkan garisan itu, please. 2A adalah K. Okey? Okey. So, saya tekan tambah tolak-tolak jadi tambah K. K kuasa 2, betul? Plus 20K. Cukup. Berhenti. Kita dah faham kat situ. Okey, inilah X dalam sebutan K. Jelas? Jadi tak payah nak over-over lagi. Cikgu, K tak boleh punca, pening-pening. Dah sasar dia kata ungkapkan X dalam sebutan K. Dah tulis tu. X dalam sebutan K. Settle. Okey. Senang je. Okey, seterusnya. Ungkapkan K dalam sebutan M apabila 2 dan M adalah punca-punca. Masuk punca-punca. Punca-punca ni adalah nilai bagi X. Itu je. So, bermakna X sama dengan 2, X sama dengan M. Faham? So, awak dah ada persamaan KX kuasa 2 tolak KX tolak 5 sama dengan kosong. Saya ikut je tu. Okey, lepas tu awak buat apa? Cuba kaitkan. HTP boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey, HTP. Okey, boleh. HTP sama dengan negatif B per A. So, HTP awak adalah? Ya, saya tambah punca awak adalah punca-punca tu lah. X awak tu lah. Jangan tak tahu pula. Selama ni hafal aja tapi tak tahu apa maksud punca-punca. Punca-punca tu adalah nilai bagi X. HTP tu apa? X tambah X tu. Faham? So, 2 campur M sama dengan negatif hidup. B awak adalah negatif K per K. Okey. Jadi, bila negatif K per K, apa jadi kat situ? K bahagi K 1 kan? Allah, dah tak ada dah. Soalan nak ungkapkan K. Dah hilang pula K. Okey, jadi kita plan kedua. HDP. C per A. HDP 2 darab M. C awak adalah negatif 5 per A awak adalah K. So, 2 darab M adalah 2M. Nampak tak? So, tak semestinya kita dapat sekali berjaya. Tak. Dia ada plan B. Uish kan? Jadi, teruskan lagi. Ungkapkan K. Okey. So, campak K ke sana. 2MK. Oleh kerana dia nak ungkapkan K, kita kena tinggalkan K single. Yeay, baru dapat. Settle. Kan? Maknanya bila kita pakai HTP, alamak, K dah mati. Cikgu, tak dapat lah. Janganlah. Plan B. Awak dah tahu kan? HTP, gangnya HDP. Gerak lagi. Puzzle. Okay, settle kan? Puzzle. Okay? Okay, seterusnya nombor 15. Pemboleh ubat X dan Y dihubungkan oleh persamaan. Okay, ni semua tahu ni apa benda ni? Good, hukum linear. Okay, jadi bila dia ada persamaan, X tambah P per X sama dengan QY. Okay, carilah P dan Q. Okay, now. Paksi Y awak adalah XY. Paksi X awak adalah X kuasa 2. So, ada ke dalam persamaan ni? Tak ada. So, awak kena create, cari. Okay, macam mana awak dapatkan X kuasa 2? Darab X. Boleh? Cuba. Okay, kita cuba. Kita cuba. Try and error. Darab X. Darab X. Mesti adil semua kena darab. Wajib. So, X darab X. X kuasa 2. Oh, mati. Alright. Okay. Macam dah nampak dah sinar-sinar dia. Macam dah nampak dah. Okay. Tapi, alamak. X ni SY je. Tapi ni ada Q. Sibuk betul lah Q ni. Apa nak buat? Good. Kita campak dia ke sana. Boleh. Jadi, bila kita campak dia ke sana, X kuasa 2 akan per Q plus P pun akan per Q. Betul? Okay. Alamak. X kuasa 2 dah per Q. Patutnya X kuasa 2 sahaja. Tak apa. X kuasa 2 ni, okay, ni, tengok ni. Dia pecah dia jadi X kuasa 2 darab 1 per Q. Dan dia asing kat situ. Faham? Jadi X kuasa 2 ni adalah paksi X besar dan apa sahaja di sebelah X ini adalah hidup dan matinya kecerunan. Kena faham. Okay, jadi kita label lah. Ni apa? Y. Ni apa? C. 1. Okay, jap. X kuasa 2 ni apa? X. 1 per Q ni apa? M. Tu kena label lah. Faham? Okay, dah. Jom cari. Apa nak cari? Oh, P dan Q. Okay, so label. So, C adalah pintasan Y ni. Dah ada tu. Yang kita 2 pintasan Y kan? So, pakailah. So, P per Q sama dengan negatif 2. Cikgu dah. Ini je mampu ada je. Okay, tak apa. P sama dengan negatif 2Q. Okay, layan yang lain pula. Kecerunan, cikgu kecerunan. Okay. So, kecerunan dia 1 per apa tadi? 1 per
Q. Jadi 1 per Q sama dengan kecurahan Y2 tolak Y1. 4 tolak. Ni apa dia punya koordinat ni? Tak tahu pula. Confuse, tulis. Bagi tak confuse. 0, -2. Baru kita nampak. Terang lagi bersuluh. 4 tolak 2. Faham tak? 4 tolak 2. Tambah 2. Lagi. 18 tolak 0. Barulah tak confuse. Tulis. Kena rajin. So, 1 per Q sama dengan 6 per 18. Okay, so darab silang. 18 sama dengan 6. Q sama dengan? Senang. Dah cari Q, settle. Cari P. Masukkan dalam ni. Ning. Masuk tu. So, P sama dengan -2 darab 3. So, P sama dengan? Siapa kata math susah? Senang je kan? Okay. Alright, seterusnya. Nombor 16. Ni paling senang di dunia. Okey, dia bagi sisihan piawai, dia bagi min, dia kata kelas manakah menunjukkan pencapaian yang paling konsisten? Kelas. Kalau konsisten, awak kena tengok sisihan piawai yang paling kecil, iaitu 5 melur. Tu je. Apa tadi? Yang paling kecil. Apa yang paling kecil? Sebut sisihan piawai. Okey? Beri sebab. Kenapa? Apa yang saya cakap tadi? Ulang apa yang saya cakap tadi. Kerana sisihan piawai adalah kecil. Yang kecil. Okey dah, itu je. Kan? Nyatakan variance bagi kelas yang dinyatakan. Variance. Simbol. Simbol macam mana simbol? Simbol variance begini kan? Kuasa 2 kan? Simbol sisihan piawai? Ni. Min simbol dia apa? Palang. Ataupun kalau dalam taburan begini kan? Tak. Ni bukan taburan ni. Okey, tu palang. Kalau sisihan piawai, itu je kan? Jadi, kalau kelas 5 melur tadi, sisihan piawainya adalah 1. Variance dia, mesti kuasa 2. 1 kuasa 2. 1. Ayuh. Kan? Senang dong buat markah. Okey. Afiq dan Chan layak ke pertandingan peringkat akhir kejohanan badminton di sekolah mereka. Pemain yang pertama memenangi 2 set. Mana-mana 2 set. Mesti 2 set adalah pemenang. Tu kena faham kat situ. Awak bayangkan. Now you bayangkan you main badminton. Okay, you masuk. Awak lawan dengan siapa-siapalah yang korang nak lawan. Okay, katakan awak ni Afiq. Awak akan lawan dengan Chan. Okay. Kebarangkalian Afiq menang adalah 3/7. Kalau Afiq menang 3/7, bermakna Chan menang 4/7. Tulis siap-siap. Senang. Okay. Pemenang ditentukan selepas 2 set pertandingan. Okay. Kemungkinan dia apa? Afiq menang set pertama. Ni set pertama. Set kedua pun Afiq menang lagi. So, mana 2 set dia menang? Mesti 2 set kan? Jadi, 3/7 dan darab 3/7. Kenapa dan? Set pertama dan set kedua. Ada option lain tak? Pemenang ditentukan. Mungkin Chan menang. Tadi aku menang. Ataupun mungkin dia menang. Kalau Chan pula menang. Dan. Kalau Chan tadi apa? 4/7. Ni untuk Chan. Chan menang 4/7. Dan mungkin dia menang. Yelah, mestilah 2 menang kalau dah main 2 set permainan. Betul tak? Takkanlah 1 menang 1 kalah. Kalah lah. Tak boleh lah. Dia mesti mana-mana 2 set tu. Dia menang, dia adalah kira pemenang. So ni atau kan? Atau adalah tambah. So darab. Kan? Senang je. 9/49 tambah 16/49. Jawapan? Ya. Selalunya kan kebarangkalian ni kan, kita kena imagine yang kita main ke. Macam itulah. Supaya kita boleh generate otak kita tu. Kan? Okay. Afiq akan menang kejap tu selepas bermain 3 set. Okay, now kita buat 3 set. 1 set, 2 set, 3 set. Okay, kita Afiq dulu. Sini Afiq dulu. Selepas 3 set mainan, okay. Agak-agak kalau pertama dia menang. 3/7. Set kedua, kalau dia menang, dia akan main tak set yang ketiga? Kenapa dia tak main set ketiga? Sebab dia kata pemenang dikira 2 set kan? 2 set memenangi mana-mana 2 set permainan dia dah kira menang. Kalau dia dah main set pertama, set kedua dia menang, dia takkan main set ketiga lagi, betul tak? Tak boleh lah. Sebab dia nak main 3 set. Mesti wajib main 3 set. Okay, jadi dia buat apa? Dia buat kalah.
Dia buat kalah. So kalau dah dia menang 37, dia kalah 47 lah kan. Okay. And then dia menang balik. Dia bangkit. Menang balik. Dan dia menang lah. Saya nak Afiq menang. Tak nak Chan menang. Nak Afiq menang. Okay, now. Ni Dan. Kenapa Dan? Sebab ada set pertama, set kedua dengan set tiga. So darab. Ada tak kemungkinan lain? Okay, cuba. Sebenarnya kan macam tu je. Cuba fikir. Okay, mungkin dia kalah dulu cikgu. Okay, boleh. Dia kalah 47 lah. Kalau dah menang 3/7, 3/7, kalah dia 4/7 lah. Tambahkan 7/7. Kan, ayo. Okay. Kalau set pertama dia kalah, dah kalah. Lepas tu dia bangkit dia menang. So 3/7. Nak bagi si Afiq dia menang, set ketiga dia wajib menang kan? Ya, pandai. Dah. Dan darab. So ni atau. So atau adalah tambah. Kira lah. Okay, ada tak lagi kemungkinan yang lain? Tak apa, kita buat. Cikgu mungkin dia menang dulu. Lepas tu dia menang. Kita dah buat tadi. Kalau dia menang lagi, dia tak payah main dah lah. Habis lah. Okey lah cikgu. Mungkin dia kalah dulu. Okey, lepas tu dia kalah lagi. Kalau dah 2 kali kalah, confirm dah Chan menang kan? Ada apa masalah dia? Okey, jadi tak ada dah yang lain. Jadi ni je kemungkinan dia. So kita darab yang pertama ni. So 3 darab 4 darab 3 berapa? 36 36 per 7 darab 7 darab 7 343 tambah atas berapa 48 berapa 36 juga 12 36 per so adalah 72 per kelas ni satu lagi tau. Bila darab, korang darab macam biasa. Atas bawah darab, atas bawah darab, bawah. Tapi kalau tambah, bawah jangan mengada penyebut. Tak payah nak tambah pula. Okay, jangan lupa pula sekolah rendah awak tu. Okay, jadi settle. Seterusnya, nombor 18. Nilai X apabila Fx memetakan kepada diri dia sendiri. Sian dia. Jadi bila dia petakan kepada diri dia sendiri, maknanya image adalah diri dia. Jadi Fx kan. So kita ambil Fx lah. Jadi 5 sama dengan campak sana 3x. So x sama dengan 5 per 3. Paling senang di dunia. Okay, jangan salah. Ni penat train. Okay, daripada kata 4. Takkan tak berhenti lagi. Okay. Nilai x jika g Fx gubahan. So g Fx. Jadi tapak dia adalah g. So gx sama dengan 3x. Masuklah Fx. So dia berpisah dengan x. Dia ganti dengan Fx. So Fx adalah 5 tolak 2x. So ni adalah sama dengan setengah. Ikut je, follow je, gx. Kita follow je. Nampak tak? So sini kita kembang 15 tolak. So situ akan jadi 3x per 2. Ada per ni saya memang benci. 30. Dah. Baru lega, tidak ada pecahan. So saya jalankan macam biasa. La. So tambah 15x. So x sama dengan je. Okay. Settle kan? Okay. Seterusnya nombor 19. Fungsi yang memetakan x kepada u. Kena pandai baca. HF. H tu kat mana? Jangan salah tau. Kena pandai baca. H tu sini tau. Sini F. Macam tu. Jadi dia baca ke belakang. Nampak? Nak pandang ke sana. Jangan terpedaya. Dia baca memang HFX. Macam tu. Jadi bila dia nak fungsi yang memetakan X kepada U. X kepada U apa dia? Fx. Settle. Okay. Jadi HFX pula. Okay. HFX sama dengan apa tu? Adik kalau gubahan HFX daripada sini kan? HFX sama dengan apa tu? Yes. Songsangan W. H songsang. Nampak tak? H songsang maknanya patutnya HU adalah W. Ni dia songsang W. Jadi apa? Aduh. Mudah kan? Ciwa. Kan? Senang je, tak susah. Okey, seterusnya nombor 20. Nyatakan nilai bagi NCN. Ini paling budak tak nak jawab. Kenapa tak nak jawab? Cikgu tak ada nombor. Try lah korang masukkan nombor belasah je. Kata NCN, NN. Sama kan? So try lah 1C1, 2C2. Cikgu saya tak suka 1 dengan 2. Habis awak suka berapa? 1000. 1000C1000. Cuba kira kalkulator dapat berapa? 1 kan? Ya. Jadi kesimpulan apa yang awak boleh buat? Jika atas bawah ni sama, jawapannya adalah
Mula je. Lah itu je. Memang. Faham? Dia nak menguji konsep. Tu cerita dia. Okey, dia nak menguji konsep. Okey. Lagi, dalam sebuah raga terdapat 12 biji buah berlainan. Okey, cari bilangan cara. So ni sama ada P atau C. Okey, jika 4 bola dipilih. Okey, ada tak syarat? Maksudnya dia kata bola pertama dengan bola kedua wajib merah. Bola pertama wajib. Ada? Tak ada kan? Tak ada. So, bila dia tidak ada syarat, tak boleh pakai P. Kita akan pakai apa? C. Okay, jadi 4 bola dipilih. Daripada 12, C 4. Dah kira lah berapa. 12. Ya, 495. Lagi. Sekurang-kurangnya 10 biji bola dipilih. Maksud sekurang-kurangnya. P 10 maknanya X sekurang-kurangnya dia kena lebih daripada berapa? Lebih atau sama dengan 10 kan? Paling rendah maknanya 10 kan? Maknanya dia ya. Jadi apa maksud lebih daripada 10? Maknanya sama ada X sama dengan 10, X sama dengan 11, X sama dengan 12. Okey? Gitu je. Kan? Maknanya dia pilih-pilih sampai 10 kali. Pilih-pilih sampai 11 kali. Pilih sampai 12 kali. Siapa nak buat? Tambah. Ni apa benda ni? Ingat tak benda ni? Ya, NCR. Pandai. Pandai pun NCR. PRQR. Okey, hati-hati. Takut salah kat sini. Okey. Macam mana nak PQ? Mana ada? Tak ada. Tak ada kan? Jadi, bila tak ada, tak payahlah. Okey. Kita buat situ. Kita terus buat yang ni. Tu je. Maknanya daripada 12, 10 mungkin. Lagi. Daripada 12, 11 mungkin. Daripada 12, 12 kemungkinan. Okey, tu je. Okey, so kiralah 12C10, 12C11 tambah 12 berapa? 79. Thank you. Settle. Okey. Jadi tak semestinya NCPQR ni. Habis macam mana P tak ada, Q tak ada? Boleh je pakai NCR sahaja. Okey. Kenapa dia satu? Sebab P dengan Q ni kalau kita tambah dia akan jadi satu. Kan tak ada masalah. Okey, seterusnya. Nombor 21. Ungkapkan P. Yang ni selalunya pelajar tak boleh jawab. Kita tengok macam mana si buat. Okey, ungkapkan P X lebih kecil daripada 1 atau sama dengan 1 tambah. Okey. Kelas, awak kan, kalau soalan macam ni kan, cuba pecah kan. Okey. Yang awak ada semua ni adalah daripada P. Sekejap. Kita kena pandai memikir benda ni. Yang awak ada semua ni adalah P, X sama dengan kosong, P, kan? Kena faham punya konsep. Pelajar tak faham sebab tu tak boleh buat. Nampak tak? Apa benda tu? X saya dah hilang. Okey, faham tak? Okey, jadi sekarang ni cuba kembang benda ni. Apa maksud X lebih kecil daripada 1? So P X sama dengan 1 lagi P X sama dengan kosong kan? Kalau lebih kecil daripada 1 kan? Atau sama dengan 1 kan? Okey, yang ni pula. Kalau X lebih besar daripada 3, maksud dia P X sama dengan 4. Lagi? Ada lagi tak? Tak ada kan? Kenapa 3 tak masuk? Dia tak ada sama dengan. Okey, jadi bermakna 104. Betul tak? Yang tak ada nombor apa? 104. Yang tak ada nombor apa? 2 dan 3 kan? Kan. Semua ni, kalau awak tambah ni, jawapannya apa? 1 kan? Betul tak? Jadi, apa nak buat? Apa maksud yang ini? Ungkapkan ni dalam sebutan A dan B. Ini ni semua adalah lebihan kalau kita tolak 2 ni. Betul tak? 1 ni semua 1. Kalau awak tolak dengan 2 ni, awak dapatkan yang kita potong tadi. Jadi, 1 ni semua tolak. Yang tak termasuk tadi, A. Kenapa A? 2. A. Tolak yang 3 pula. B.
Inilah maksudnya. Jadi ya rungkaikan. Baru kita faham. Oh ni 1, ni 0, 01 dengan 4 ada. Okey, maknanya semua benda ni tambah dapat 1. Kalau aku tolak semua-semua ni, kalau aku tolak A dengan yang ada ni, mesti aku dapat yang belakang ni. Macam tu caranya. Faham? So settle. Okey? Senang je kan? Simple. Tak ada pening otak pun. Okey. Okey, seterusnya. Dia kata cari nilai bagi P. Okey, macam nak cari nilai bagi P? Okey. Bila kita nak cari bagi P, okey, kita ambil je mana-mana. Contoh saya nak ambil warna lain lah. Okay, contoh. Okay, katakan P X sama dengan... nak ambil apa? Suka hati. 1. Boleh. Okay. So, this one. P X sama dengan 1 Maknanya dia ada jawapan. Sama dengan 216 per... Nampak? Okay. So, ni rumus dia apa? NCR, PR, QR. N tolak R. Okay. Okay, ungkaikan lagi. N, semua ada berapa jumlah? Dia nak cari P ni. Okay, N, semua jumlah dia ada berapa? 4 mana tahu ni? Ni N, 4. Okay, so 4. C, R tadi? 1. P R dia 1. Q ni, okay, kalau P tambah Q sama dengan 1, bermakna nak cari Q adalah 1 tolak P. Betul tak? There. Sama dengan berapa? 3. Okay, so sama dengan, okay, so nampak tak benda ni? Kalau mengirakan jadi besar. Boleh je 41, kira je. Tapi jadi dah ada kuasa 3 lah, apalah semua kan leceh kan. Okey. Cuba kosong. Kita ambil kosong. Bermakna sini, kita try dan error je. Okey, cuba P. Kita nak senang. Kalau kosong, 81 per. Okey, so NCR kan. So N 4, C kosong, betul? C kosong. P kuasa kosong. Q adalah 1 tolak P kuasa 4. Okey. Dan ni 1 mati. Jadi 1 tolak 4, 1 tolak P kuasa 4. So kuasa buat sini jadi punca. So dia akan jadi 1 tolak P sama dengan 81 per 625 punca kuasa 4. So kira kalkulator please. Berapa dapat? 3 per 5. So P sama dengan? P ni negatif yang buat sana, 3 buat sini. Tukar suka sama suka. So jadi 1 tolak 3 per 5 sama dengan P. So P sama dengan, dah dapat. Kan? Okay, boleh je nak pakai kalau 4C1 ni boleh. Cuma panjang lah. Dia punya ni banyak. Ni adalah P kuasa 1. Ni 1 tolak P. Macam nak kembang ni. Pening nanti semua. Semua kepening nanti. So, jadi kita tak galakkan pakai ini. Nanti kita pening nanti kat sini. So, jadi kita buat smart. Okay, smart work. So, kita kena buat, kita kena smart work dah. Work smart. So, kita buat X sama dengan kosong. Sama dengan yang dia dah bagi ni. Supaya kita boleh matikan. Okay. Dah settle. Nampak tak? Tak sebenarnya first kita dah dapat. Faham? Try and error. Okay, seterusnya nombor 22. Okay, ni senang. Okay, bila dia bagi... Okay, apa beza tengok Ni X sama dengan B tau. Tengok ni kejap. Ni. Ni pula N. Apa beza? Ni binomial. B binomial. N normal. So, kalau binomial, ini adalah N. Ini adalah P lah. Okay, P yang kejayaan ke... P dengan Q tu kan. Okay. Tapi kalau ini, kalau normal, M ni adalah mean. Ini adalah CC hampir awal. CC hampir awal pula. Variance. Ini adalah variance. Begini. Okay, so soalan nak cari nilai mu. Ni adalah mean. Mean mesti ke tengah-tengah lah. Apa tu? 10. So CC hampir awal ini adalah variance. Dah nampak tak? Bila
bila kita tak tahu apa benda konsep ni, tu yang jadi tak dapat jawab soalan ni pening. Kan mulalah keluar bermacam-macam rumus. Yang tu yang keluar NP. Oh, tak dapat pening. Variance CCMPY NPQ NPQ dah mula, dah makin complicated. So sedangkan dalam tu kita dalam ni je dah ada. Okey. Boleh juga nak guna tapi memang tak dapat lah kan. Susah kan. Jadi terus je daripada sini. Okey, so kalau CCMPY dia adalah punca kuasa ni variance, punca kuasa dapat 2 dah settle. Okey. Dengan menggunakan nilai min dan CCMPY cari nilai bagi. Okey. So kita cari, jom. Dia kata P X lebih besar daripada 13. So ingat taburan normal, tidak boleh X di sini. Huruf apa? Huruf apa? Dah banyak kali saya ulang-ulang. Pandai Z. Bila sini huruf Z, apa jadi sini? Ya. X tolak min per si. Pandai. So teruskan lagi. Z. X berapa? 13. Ni kita katakan X lah kan. Tolak min berapa? 10 per dengan CCMP berapa? 2. Senang ni. Okey. Jom kita kira-kira dapat berapa? 13 tolak 10 bagi 2. So kita akan dapat 3/2 ataupun 1.5. Lepas tu carilah. Cari apa? Carilah dalam ni. Sekejap saya nak cari dalam ni lah. Ada tak? Sekejap tu saya macam ada simpan. Ya, apa tu? Apa nama tu? Jadual tu. Saja nak bagi awak belajar. Awak bayarkan ni semua kertas awak yang nampak ni. Sekejap. Makan masa pula dah. Kalau dah terror, korang gerak lah. Ni. Okay. Z sama dengan 1.5. Di manakah 1.5? Okay, kejap. Itu pula di jalan. Okey. 1.5 kita adalah di situ ni. Jadi 0.0668. Yeay, dah dapat. Okey. Simple. Alright. Settle. Seterusnya nombor 23. Rajah 7 menunjukkan sebuah sektor OPQ dengan pusat O, sebutan POQ dalam sebutan pi radian. Paling senang. So, untuk A, 165 per 180 darab pi. Jangan pecahkan pi tu. Okey. Dapat berapa? 11 per 12. Dah cukup. Dia nak dalam pi. Tu radian lah tu. Kan? Sama je. Okay. Janganlah tak tahu cikgu. Pi tu. Ya. Pi kan kita dah 3.162. Sama je. 3.14262. Okay. Perimeter OPQ. Jadi bila perimeter saya suka label jadi O. Perimeter sektor OPQ. OP plus PQ plus QO. OP, PQ, QO. So saya suka label dan saya suka letak-letak dulu. OP kita dah ada 8. Yahoo. PQ. Puzzle. Okay, jom kita cari PQ. So, PQ adalah apa dia? Lengkuk. Lengkuk adalah S sama dengan J theta. So, J berapa? 8. Theta berapa? Tu kita dah dapat. 11 per 12 pi. So, jawapan berapa? 8 darab 11 per 12. Darab je dulu. 22 per 3 pi. Dah dapat. Campak sini. QO 8 juga. So, berapa jawapannya? 16 tambah dah kira lah pi tu tukar lah siap-siap. 16 tambah jejak 22 bahagi 3. Semua dapat tak sama? 39.04. Dapat kan? Senang lah soalan ni Putrajaya ni kan. Okey, selesaikan persamaan 2 sin kuasa 2 tolak 3 cos. Ini ada tertinggal tau sebenarnya. Nombor 24 ni. Alamak. Sebenarnya nombor 24 ni ada dia tulis ni patutnya. Soalan dia adalah 2 sin kuasa 2x tolak 3 cos x sama dengan 3. Mulalah. Cikgu patutlah saya tak dapat. Kan? Padahal memang tak dapat pun. Kan? Okay, so sorry. Ini memang ada pembetulan. Dia ada tertinggal kat situ. Okay. So kalau soalan macam ni ingat. Sin kita tukar je kepada 3 dia hilang.
Okey, sin ini tukarkan kepada cos. Okey, jadi macam mana kita nak tukarkan kepada cos? 2, awak nak ambil rumus apa? Okey, awak ambil 1 tolak cos kuasa 2x. Okey sekejap. Ada tak saya rumus kat sini? Saya sabar. Saya macam ada. Tapi itulah nak kena cari. Sekejap. Macam itu hari saya macam ada simpan tu untuk tunjukkan lah kan. Korang ni kadang-kadang malas nak rumus. Itulah rumus ada kat depan banyak tapi tak nak pakai. Lepas tu nak pakai tapi tak reti. Betul? Alamak, tak adalah. Kertas korang adalah banyak-banyak ni. Alamak, tak adalah. Okay, tak apalah. So, check lah rumus awak nanti dekat kertas awak tu. Okey, jadi kita kembang 2 tolak. Okey, kenapa saya pilih cos? Kenapa? 2 tolak 2 tolak 3. 3 campak sana. Ya, sebab sini kan cos. Kita ambil lah cos. Sin kuasa 2 ni kan ada berapa rumus kan? Kan, jadi pilihlah yang bersesuaian. Kan, itu dah kena apa, keputusan berada di tangan anda. Salah pilih, salah lah. Okey. Jadi ini saya tekan 2 tolak 3 negatif 1. Okey. So yang ni kan, kalau awak susun balik, okey. Ni ada cos kuasa 2 ni anggap dia macam x kuasa 2 tau. Dia macam ni tau. Ni anggap tau. Anggap macam tu konon-konon. So apa awak nampak tu? EQN kan? Dah jadi. Bila awak nampak EQN, awak carilah. So macam nak cari EQN takkan tak tahu. Kan? Apa? Sekejap. Try. Masukkan semua ni. Boleh cakap, memanglah. Jadi kan tahulah. So EQN yang pertama awak akan dapat X sama dengan negatif 1/2 kan? Okey. Tukarkanlah X tu kepada cos X sama dengan negatif 1/2. Bukan susah. No. Seketul lagi. Cos X sama dengan 1. Negatif 1. Kan? Susah ke? Tak. Okey. Bila timbul macam ni, silalah membuat sukuan. Janganlah lupa. Okey. Sukuan. Yang pertama dulu. X cos adalah negatif. So, ASTK. Mana cos yang maknanya dia bukan duduk rumah dia negatif. Jadi dia akan duduk rumah sin. Sibuk duduk kat rumah orang. Merayap je kerjanya. Dia bukan sini. Kan? Jadi kosong yang kita 160. Jadi duduk kena letak. So dia kena kat sini. Ini dengan ini. Dia sibuk duduk rumah sin. Dia sibuk duduk rumah tangent. Apa ni? Lagi pada rumah ke apa ni? Okey. Berapa darjahnya? Okey. Shift cos lah. Shift cos 1/2. Berapa dapat? 60. Jadi 60. Faham? Okey, yang kedua pula, yang ni pula. Okey. Negatif juga. Ya Allah, ni semua lagi pada rumah ni biasa lagi dia ni. Dia duduk rumah sin, dia duduk rumah tangent. Ni tak boleh ni. Bahaya ni. Duduk rumah masing-masing. Kan? Okey, kalau negatif 1, shift cos 1. Janganlah tulis negatif Negatif tu petunjuk dekat sukuan je. Awak letakkan tu 1 dengan 1/2 je. Jangan nak letak negatif lagi. So dia adalah kosong. Jadi kosong perlu letak ke? Kan? Jadi cos 1. Ya ke cos 1 kosong? Salah. Shift cos 1. Alah betul lah. Okey Jadi bila dia kosong, apa kita buat kat situ adalah 60 ni, yang ni dulu saya tekan ni dulu. Dia akan jadi ni kan mesti mula daripada sini Okey. Jadi 180 tolak 60 dia akan ada X sama dengan 120 lagi. Ni ke sini pula. 180 campur 60. Dia akan ada 240. Okey, settle. So yang ni kalau dia negatif 1 ni dia patutnya apa tadi? Dia kosong kan? Kosong takkan kita letak kosong tau. Okey, cuba tekan cos 90 adalah apa? Cos negatif 1 adalah kosong. Jadi 90
pertama bila kosong, okay, jadi bila kosong kat sini kan. Jadi bila kosong dia, sukuan dia di sini dia akan jadi 90 dengan di sini 90. Betul ke dia satu saya ni tadi ni? Cuba cek balik. Macam salah je. Sekejap. Sekejap salah ni, ajaran sesat ni aku bagi ni ke? Satu tolak kos. Ada betul dah. Ada betul dah. Ada betul dah. Ada betul dah. Shift kos. Sekejap. Betul lah. Okey, jadi kita dapat kosong kan? Kosong ni okey. Kosong ni tak boleh letak kosong tau. Okey, bila awak letak satu ni awak dapat kosong kan? Kosong darjah kan? Awak tu letak kosong darjah Okey, awak kena cari apa yang dapat. Okey, kalau awak cari kos 90, awak dapat apa? Kosong kan? Kalau kos 120, negatif 1, betul? So, 1 adalah negatif 1. Kos 360, 1. Kos 270, kosong. Oh, betul lah. Kosong dengan 180 Okey. Betul lah. Sini betul dah ni. Kan? Cos X sama dengan negatif 1. Kita betul dah equation kan? Okey. Okey, jadi okey, tu je ceritanya. Jadi bila kosong kan kita tengah ni, jadi bila kita cek ada seketul lagi sebab dia antara kosong hingga 360, seketul lagi adalah 180. So kita test balik, kos kosong adalah kos kosong 1. Kalau negatif, kos 180. Oh, kos 180. Kalau kos 120, negatif 120 betul. Kos 240, negatif 120 betul. Oh, jadi tadi. Kos 180 je. Okey. Kos 180. Satu. Okey. Alright. So, habis soalan seterusnya. Nombor 25. Diberi bahawa cos X sama dengan H, nyatakan dalam sebutan H bagi nilai secant 2X. Okey, jadi untuk secant ni awak pecahkan, dia jadi apa? 1 per cos 2X. Betul? Secant adalah 1 per cos 2X. Okey. So, kat sini cos X tau. Yang ni cos 2X. Oh, tak boleh jadi 2H. No. So, cos 2X ni pecahkan lagi. Tengok rumus. Okey, apa yang boleh kita buat? Cos 2X ni adalah 2 cos kuasa 2X tolak 1. Okey. So, gerak lagi. 2 cos kuasa 2X ni cos X kan sama dengan H. Kalau cos kuasa 2, H pun akan jadi kuasa 2. Dia boleh lah. Sebabnya, dia cos darab cos tau. Jadi, kan macam ni. Cos X adalah H. Cos X darab dengan cos X adalah cos kuasa 2X. Bukannya 2 cos X cos kuasa 2X. Sama dengan H, cos X ni adalah H. Ni pun adalah H. Faham? Ya. Settle. Okay? Okay. Yang ini pula kena pakai juga rumus. Aduh, saya tak jumpa rumus lah. Saya nak cari rumus patutnya. Nak suruh awak nampak. Pakai rumus sin. Okay. Ini adalah awak kena identiti yang penambahan tu. Jadi kena pecahkan. Sin 90 kalau tambah tu dia akan jadi sin 90 cos X tambah cos 90 sin X. Macam tu. Okay. Sin 90 Okay, tekan kalkulator. Tekan sin 90. Berapa dapat? 1. Cos X H. Good. Cos 90. Tekanlah. Kosong. Sin X. Okay. Sin X tak ada kan? Kita ada cos X kan? Okay, kelas. Di sini awak kena buat apa? Segitiga lagi. Cos X ni, cos X ni adalah positif. So, dia duduk rumah dia. Okay. Mana-mana je. Okay. Jadi, kita biasa ambil yang atas. Jadi, awak buat segitiga. Okay. Mesti segitiga. Sini huruf X. Cos adalah kah. Cos X sama dengan H. Dia adalah kah.
Jadi H ni persatukan. Apa saja nombor bulat persatukan. So A adjacent, A adalah H. Sini A kan? H. H hypotenuse 1. So boleh dapat sini. Apa dia? 1 kuasa 2 tolak H kuasa 2. Teorem Pythagoras. So bila dia kata sin X, guna ni lah. Sin X. Sin adalah apa? Sin. So opposite per hypo. So kan? Hypo. Okay, tu saya nak tunjukkan. Maksudnya daripada sini dalam sukuan macam mana. Faham? Okay. Okay, biasanya ni sebab dia tak ada, belakang ni tak ada huruf. Tak ada nombor. Okay. So dia menjadi segitiga. Okay. Alright, so jadi so ni kita kena kaitkan dengan trigonometri lah. Oleh kerana dah ada darab kosong. Wassalam. Jadi yang tinggal 1 dah H adalah H. Okay, so settle. Senang je. Okay. So, jadi 25 soalan settle. Cuma tadi saya agak ragu-ragu dekat soalan nombor 24. Jadi, kalau ada apa pembetulan ke apa ke, tolong cakap dekat komen tu kan. Kalau budak saya nanti dia boleh WhatsApp saya. Okay. Jadi, yang ni saya agak ragu-ragu di situ. Sorry. Okay. Okay. Jadi, selamat menjawab dengan selamat membuat pembetulan, selamat menjawab dengan baik. Okey, SPM dah dekat, pastikan awak study dengan jayanya, jangan malas-malas. Okey, datangkan balik mood sebab kita dah lama dalam cuti kan, PKPP kan, PKPB. Sekarang dah PKP, nasib baik boleh naik minggu hadapan. Okey. So itu sahaja daripada saya. Selamat menjawab dan all the best to you. Bye.